Okey, kita akan lihat latihan penulisan karangan BMSPM KSSM, terutamanya bahagian A. Kita nak lihat bahagian A. Bahagian A KSSM ni cukup istimewa kerana kamu akan diberi isi. Bahagian B pun ada isi, tapi bahagian A dia bagi isi yang lengkap. 3 isi akan diberi kepada kamu. Okey, semua salin soalan ini ya. Salin soalan ini, andaikan ini soalan karangan bahagian A. Fenomena obesiti telah menjadi satu masalah kesihatan yang membimbangkan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Uraikan langkah-langkah yang harus diambil bagi menjaga kesihatan diri. Okey, salin soalan ini dulu. Dan dalam karangan bahagian A, kamu memang diberi isi. Isi itu akan ada. Isi akan diberi berpandukan bahan grafik, gambar, slogan, dan sebagainya. Okey. Isi akan ada. 3 isi akan diberi. Tugas kamu ialah menghuraikan 3 isi yang diberi itu. Sebab tu kamu tak boleh ambil karangan ChatGPT daripada Google dan tulis dalam SPM. Hafal karangan dan tulis dalam SPM. It's not going to work. You die. You hafal, you die. Sebab lembaga peperiksaan sekarang memberikan isi kepada kamu. Dan isi itu pun kamu kena teka. Bukan everything is 100% clear. Kamu diberi bahan rangsangan. Kamu lihat bahan rangsangan itu dan kamu tentukan apakah isi yang dikehendaki. Sekali pandang kita tahu isu ini, hari ini isu ini ialah isu kesihatan. Dan dalam bahagian A, kamu mungkin diberi gambar-gambar seperti ini. Okey, karangan bahagian A. Dia akan bagi gambar seperti ini. Okey. Dia akan kata fenomena obesiti telah menjadi satu masalah kesihatan yang membimbangkan. Huraikan langkah-langkah. Okey. Kamu kena faham, walaupun soalan bermula dengan perkataan obesiti, tapi karangan bukan tentang obesiti. Karangan tentang kesihatan diri. Langkah-langkah penjagaan kesihatan diri. Jadi untuk karangan bahagian A dan bahagian B, baca soalan dengan cukup teliti. Kamu kena baca dengan teliti kerana kamu boleh silap. Sebab dalam pernyataan soalan, mungkin perkara yang disebut itu berbeza sedikit. Dalam arahan soalan, yang penting ialah arahan. Apa yang arahan suruh. Okey, karangan terutamanya karangan bahagian B ya, arahan very very important. Sebab karangan bahagian B dia lebih panjang, soalannya lebih panjang. Okey, sekarang saya nak tanya kamu, kalau diberi gambar seperti ini tentang penjagaan kesihatan, berdasarkan gambar you have to decide. Okey, what's number 1? Apa isi nombor 1? Apa langkah? Soalan minta langkah-langkah penjagaan. Okey, Pritika, what's first point? Makanan yang sehat. Makanan yang seimbang. Okey. Ya, seimbang. Amalan pemakanan seimbang. Walaupun perkataan amalan pemakanan seimbang tak ada di sini, tapi kamu tahu gambar ini, grafik ini, maksud grafik ini ialah amalan pemakanan yang seimbang. Kerana ditunjukkan di sini pinggan sihat Malaysia dengan hashtag suku-suku separuh. Kita disuruh makan suku saja, bahan macam nasi, suku protein dan daging, ikan dan sebagainya. Separuh kita makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Ini cadangan syur oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, gambar 2 menunjukkan apa? Bersenaman. Senaman, okey, bersenam, aktiviti fizikal, okey, aktiviti fizikal seperti bersenam. 1, makan kena ada kontrol. Nombor 2, you have to burn your calories. Jadi kena ada aktiviti yang cukup. Okey, yang ketiga pula apa? Elakkan tabiat-tabiat negatif seperti merokok. Yes, very good Livia Shini. Rokok itu seperti saja, satu contoh saja. Maksud di sini ialah elakkan tabiat-tabiat buruk macam merokok, mengambil minuman beralkohol, menagih dadah. Semua tabiat buruk itu harus dielakkan. Jadi tengok gambar, kamu sudah boleh kaitkan dengan soalan. Soalan berkaitan dengan langkah-langkah. Jadi saya tahu langkah 1 ialah pemakanan seimbang, 2 senaman dan 3 mengelakkan, menghindari tabiat-tabiat buruk seperti merokok. Ini karangan bahagian A.
Tiga-tiga isi mesti wajib diberi. Tapi cara diberi itu bukan selalunya teks. Tak semestinya ada teks, mungkin ada gambar saja ataupun ada grafik saja. But you must make up your mind. Okay, if you read the questions carefully, you'll be able to make up your mind. Tugas kamu ialah huraikan yang ini, dan yang ini. Tiga isi saja. Sebab tu kamu tak boleh hafal isi-isi daripada karangan chat GPT ataupun daripada buku. Tak boleh. Walaupun kamu tahu topik yang nak keluar ialah kesihatan, tapi tak semestinya kamu boleh jawab. Okay, so Lembaga Peperiksaan Malaysia is getting smarter. Though they will give you the channel, they will give you the saluran, they will give you the actual need of the question. You cannot decide before the exam. Okay? Pernyataan yang diberi itu akan memandu kamu ke arah mana dia mau. Bahagian mana daripada langkah itu yang diperlukan. So itu kamu kena hati-hati. Okay, ini sebahagian daripada kempen kerajaan melalui agensinya iaitu Kementerian Kesihatan. Kempen yang berdekad lamanya dilaksanakan ialah utamakan keselamatan. Utamakan keselamatan. Health first. Kalau kamu pergi kawasan pembangunan, pembinaan, dia tuliskan apa? Dia tulis utamakan, Utamakan kesehatan. mana ada kawasan pembinaan tulis utamakan kesihatan? Bangunan-bangunan yang sedang dibina. You never seen? Utamakan keselamatan. Ya, safety first. You know, di kawasan pembinaan safety first. Utamakan keselamatan. Tapi dalam kehidupan kita, utamakan kesihatan, sihat sepanjang hayat. Dan untuk ini, agensi yang terbabit iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini logo kementerian. Kami sedia membantu. Kementerian Kesihatan memainkan peranan yang amat besar. Dan pada era pandemik COVID-19, Kementerian Kesihatan Malaysia menyelamatkan berjuta-juta rakyat Malaysia daripada pelbagai isu kesihatan akibat daripada pandemik COVID-19. Okey, saya sendiri ada kawan dan sanak saudara yang koma selama 3 bulan, 4 bulan. Okey, akhirnya selamat kembali ya. Mereka tinggal di hospital kerajaan, koma 4 months. Almost the lungs were not working, almost 70% down. Okay, but they are back. They are back to normal life. That's a miracle that happened during our pandemic era. Okay, jadi terima kasihlah kepada Kementerian Kesihatan. They did a great job. Actually, they did a great job. Sebab tu kita masih ada manusia yang wujud di Malaysia. Okay, piramid makanan Malaysia 2020 dicadangkan. Piramid makanan. Kamu tahu piramid makanan ini cerita lama. Tapi sukar untuk difahami, terutamanya oleh golongan tua, warga emas dan orang yang kurang pendidikan. Jadi Kementerian Kesihatan tukarnya kepada Pinggan Sihat Malaysia. Ini lebih jelas. Lebih jelas ditunjukkan dalam bentuk pinggan. Banyak mana nasi yang kita patut makan. Banyak mana daging dan ikan, telur dan sebagainya. Dan berapa banyak buah-buahan dan sayur-sayuran yang perlu dimakan. Jadi suku, separuh. Itulah hashtag. Semua ini boleh digunakan dalam karangan. Okey, semua maklumat yang diberi dalam poster ini kamu boleh guna. Perkataan macam Kementerian Kesihatan Malaysia, kamu boleh guna dalam pengenalan kamu atau penutup kamu. Okey? Tengok. Malah pinggan dijual lah. Pinggan yang betul-betul menggambarkan pinggan sihat Malaysia ini ada di pasaran. Seterusnya ialah senaman. Aktiviti fizikal, jadi kamu kena huraikan aktiviti fizikal ini saja menjadi lebih kurang 50 patah perkataan. Each paragraph about 50 words or 40 to 50 words, enough. Okay, itulah karangan bahagian A. Baik sekali, walaupun kita nampak poster tak nak merokok, ini kempen kerajaan tak nak merokok, setiap sedutan membawa padah, every puff take damages your body. Tapi ini hanya satu simbol kan. Sebenarnya apa yang message yang kita boleh ambil di sini ialah elakkan semua amalan negatif. Itu kamu kena faham, kamu kena kembangkan. Tapi jangan keluar topik. Topik masih kesihatan. Okey, jadi kita ada 3 idea yang perlu ditulis sebagai langkah-langkah yang harus diambil bagi menjaga
kesihatan diri. Ya, soalan kata kesihatan diri, menjaga kesihatan diri. Jadi semua ni peranan siapa? Peranan siapa? Individu. Individu tau. Peranan individu. Dia individu yang kena jaga pemakanan seimbang. Kalau kanak-kanak, ibu bapa yang kena jaga pemakanan seimbang. Individu yang perlu bersenam. Individu yang kena tolak rokok. Kamu tiba-tiba tak boleh tulis peranan kerajaan, peranan media massa, peranan sekolah. Then you are completely out. You don't even understand the motive and motivation of the question. Okay? So you have to read carefully. Walaupun perkataan langkah boleh bermaksud kerajaan, media massa, pengguna media sosial, sekolah, ibu bapa dan sebagainya. Tapi kena baca dengan teliti lah. Dia kata kesihatan diri. Who is in charge of your health? It's you, right? It's you in charge of your health. Jadi baca soalan dengan teliti sebelum kamu jawab. Itu penting. Alright? Jadi minggu ini kita akan belajar teknik. Kita akan belajar teknik dan kita akan aplikasikannya dalam karangan sebenar. Karangan sebenar kita nak tulis satu karangan lengkap.